Tun M boleh jadi PM semula? Dakwa Zahid atau Bersatu akan berdemo lagi? Panas, Syed Saddiq serang Anwar habis-habisan? Perikatan Nasional keluar Dewan ramai-ramai protes dakwaan Anwar. Pemimpin UMNO Sabah Saleh Said Keruak menyorot kemungkinan Dr. Mahathir Mohamad membuat kejutan dengan menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga dengan gabungan politik ketiga. Dalam arena politik, cita-cita tiada had dan umur pula bukan menjadi penghalang. Oleh itu, jangan memandang rendah kehendak orang tua. Katanya merujuk kepada ahli politik berusia 98 tahun itu. Asas ramalan Saleh ialah langkah menjadikan Mahathir sebagai penasihat tidak rasmi bagi negeri yang dikuasai Perikatan Nasional yang digelar SG4. Menurut Saleh, langkah itu menjadikan Mahathir ketua de facto Pakatan Pembangkang. Dia percaya ini hanyalah langkah pertama daripada banyak lagi langkah besar yang akan datang. Walaupun langkah menjadikan Mahathir sebagai ketua de facto Perikatan Nasional itu penting, namun langkah seumpama itu hanya bermakna sekiranya Mahathir boleh masuk ke Parlimen dan seterusnya menjadi ketua pembangkang. Beliau sepatutnya menggunakan pelantikan sebagai penasihat ekonomi kepada SG4 untuk meyakinkan semua ahli PAS tentang keikhlasannya. Tambahnya dalam catatan Facebook. Mengulas mengenai perkara itu, seorang lagi ahli politik UMNO yang enggan namanya didedahkan berkata, walaupun kenyataan Saleh itu kelihatan tidak masuk akal, memandangkan usia Mahathir yang sudah lanjut dan dengan pilihan raya umum akan datang dijangka pada 2027, dia berkata, bekas Perdana Menteri itu boleh kembali melalui satu pilihan raya kecil. Sementara itu, Saleh yang menyifatkan Mahathir sebagai ahli politik yang sangat bijak dan lebih bijak daripada kebanyakan kita, berkata Mahathir mahu mempunyai pengaruh yang lebih berkesan dalam domain politik untuk melemahkan pengaruh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Beliau merupakan pakar dalam percaturan seperti ini. Dalam hal ini, saya akan memberi tabik hormat kepadanya. Saya percaya inilah yang difikirkan oleh Mahathir dan tindakan seumpama itu akhirnya boleh membawa kepada krisis politik yang mungkin lebih besar daripada krisis politik 2015 yang menimpa Najib Razak. PAS tidak akan menyokong melainkan mereka benar-benar percaya dengan kebolehan Mahathir membuat percaturan politik. PAS pastinya percaya Mahathir boleh berjaya di mana pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin telah gagal, iaitu kembali semula ke Putrajaya. Tambahnya, sambil memberikan amaran kepada musuh Mahathir, Saleh berkata, tindakan dan niat lawan perlu diperhatikan. Bukan sahaja tindakannya, tetapi niatnya yang perlu diperhatikan. Kerana jika seseorang tidak bertindak dahulu, dia akan menderita terlebih dahulu. Mahathir boleh menjadi Perdana Menteri sekali lagi jika semua musuhnya menganggap ini mustahil dan tidak berjaga-jaga. Katanya, Mahathir mula menjadi Perdana Menteri ketika menterajui UMNO dan Barisan Nasional pada 1981. Dia berkhidmat selama 22 tahun sebelum bersara. Pada 2018, Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan selepas menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Pada PRU lalu, bekas Perdana Menteri itu mengalami kekalahan teruk di kubu kuatnya di Langkawi, di negeri kelahirannya Kedah. Mahathir malah kehilangan wang deposit. Sejak itu, Mahathir menjadi antara yang lantang mengkritik Anwar, Pakatan Harapan dan UMNO dengan menggunakan isu-isu kaum untuk menarik perhatian orang Melayu. Mahathir yang mempunyai rekod prestasi menamatkan karier politik penggantinya, kini telah berganding bahu dengan satu lagi kumpulan bekas seterunya, PAS dan Bersatu. Pemimpin Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz memberi amaran bahawa Perikatan Nasional mungkin akan mengajukan satu lagi tunjuk perasaan jika tuntutannya termasuk supaya timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi didakwa semula tidak diendahkan. Tun Faisal antara yang disoal siasat berhubung perimpunan pada 16 September lalu. Kita ada 3 tuntutan. Pertama, dakwa Zahid. Kedua, kita minta dibebaskan SPRM dan Jabatan Peguam Negara daripada Ketua Eksekutif. Dan yang ketiga, kita minta keadilan yang jelas untuk semua pihak. Jangan ada untuk rakyat satu standard yang lain, untuk pemimpin kerajaan satu standard yang lain. Jadi apa yang kita minta? Dakwa semula yang pertamanya Zahid Hamidi. Kalau tidak, kita mungkin akan buat benda yang sama. Kita akan turun berdemonstrasi lagi sekali. Tegasnya ketika bercakap kepada pemberita di luar ibu pejabat polis daerah Dang Wangi di Kuala Lumpur. Tambahan pula Tun Faisal berkata, terdapat isu lain membabitkan kerajaan gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional seperti kenaikan harga barang, kos sara hidup dan lain-lain. Banyak isu kerajaan ini yang sepatutnya rakyat ramai-ramai bangkit dan persoalkan. Cuma yang kali ini, kita rasa semua orang percaya bahawa apa yang berlaku pada Zahid Hamidi tidak sepatutnya berlaku. Kita minta kerajaan segera ambil tindakan. Kalau tidak, nampak sangat undang-undang kita dipelekehkan dan dipermainkan, katanya. Selain disoal polis mengenai perimpunan tempoh hari, Tun Faisal berkata polis turut menyiasatnya berhubung laporan yang dibuatnya pada hari sama mahkamah melepas tanpa membebaskan atau DNAA Zahid daripada pertuduhan.
Siasatan yang orang lain saya tak tahu. Saya juga diminta keterangan berkaitan dengan perhimpunan ini. Jadi bagi saya ini adalah proses biasa yang dilaksanakan oleh polis. Walaupun sebenarnya pada pandangan saya, siasatan ini tidaklah ada asas yang daripada segi undang-undang kerana atas perhimpunan aman. Pertama, membenarkan kita sebagai rakyat Malaysia menyuarakan pandangan dan juga perhimpunan, katanya lagi. Sabtu lalu, Tun Faisal berkata, laporan polisnya meminta pihak berkuasa menyiasat isu DNAA Zahid. Semalam Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han Maidin PC berkata, 25 orang akan disoal siasat berhubung perhimpunan itu yang didakwa pihak berkuasa tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman PAA 2012. Bagaimanapun NGO Lawyers for Liberty atau LFL mendakwa siasatan itu menyalahi undang-undang kerana seksyen tertentu di bawah PAA telah dibatalkan oleh mahkamah pada 2014. Pada 4 September lepas, Zahid diberi DNAA selepas pihak pendakwaan menarik balik 47 pertuduhan berkaitan jutaan ringgit daripada Yayasan Akal Budi. Salah satu sebab yang disebut ialah timbalan Perdana Menteri boleh menjadi mangsa pendakwaan terpilih. Saya percaya ini bukanlah kerajaan walk the talk, tetapi ini merupakan kerajaan NATO. No action, talk only. Kerana sebelum ini dah banyak janji-janji reforms yang tertangguh dan terus ditangguhkan. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melabelkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai kerajaan NATO iaitu no action, talk only kerana menurutnya gagal melaksanakan reformasi yang dijanjikan sebelum ini. Reformasi asas yang dijanjikan sejak Januari lalu masih tidak dibuat. Realitinya, ini kerajaan NATO, no action, talk only. Kata nak anggota kabinet isytihar harta, sudah 8 bulan tak isytihar lagi. Kata nak bagi peruntukan adil dan saksama. Selepas beberapa bulan kosong, kata nak lawan rasuah dan tak nak gugurkan kes pendakwaan, ia berulang lagi. Kita dengar perkataan tata kelola pun, orang dah tahu itu penipuan, kata Syed Saddiq pada sidang media di Parlimen. Syed Saddiq mengulas kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said berhubung pembaharuan yang akan dilakukan kerajaan dalam sistem perundangan, termasuk pemisahan kuasa antara pegawai negara dan pendakwa raya. Kerajaan pimpinan Anwar adalah kerajaan walk the talk, iaitu melaksanakan kata-kata dalam melakukan agenda pembaharuan, kata Azalina ketika sesi penggulungan bagi sidang khas Kajian Separuh Penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat. Pada Julai lalu, Jawatan Khas Kabinet mengenai Anti Rasuah JKKMAR bersetuju untuk memperkenalkan semula pengisytiharan aset bagi anggota pentadbiran kerajaan. Ia selepas format baru yang lebih komprehensif bagi pelapor pengisytihar harta ditambah baik, kata Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan. Mengulas lanjut, Syed Saddiq berkata, dia terbuka untuk memberi sokongan kepada kerajaan jika pembaharuan yang memberi manfaat kepada rakyat memerlukan sokongan 2/3 di Dewan Rakyat. Justru dia berkata, kerajaan tidak perlu menggunakan alasan tiada sokongan 2/3 untuk melaksanakan pembaharuan yang dijanjikan. Saya dah beri komitmen dari awal kalau pembaharuan perlu sokongan tambahan. Saya akan beri komitmen untuk menyokong. Jangan berselindung di sebalik ketiadaan sokongan politik atau ketidakstabilan. Kalau diikutkan sokongan di Parlimen, ini kerajaan paling stabil sejak berdekat-dekat lamanya dakwanya. Tapi you boleh gelak Putrajaya. Kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat kerja itu. Yes. Oh, ini betul. 30. Ini sangkaan jahat 36.6. Saya mohon tarik balik. Tak ada saya mohon tarik balik Perdana Menteri. Saya mohon tarik balik. Putrajaya duduk. Tarik balik. Wakil Perikatan Nasional keluar beramai-ramai meninggalkan sidang Dewan Rakyat selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengecam Razi Jidin kerana ketawa ketika penjelasan mengenai kes Ahmad Zahid diberikan. Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun ketika itu memberikan penerangan mengenai isu Ahmad Zahid yang dilepas tanpa dibebaskan daripada 47 pertuduhan rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram baru-baru ini. Kata Anwar, isu mengenai apa yang dibincangkan di antara dia dengan pegawai negara sebelum ini, Idrus Harun, dibangkitkan oleh Hamzah Zainuddin. Menurut Anwar, apabila Jabatan Pegawai Negara memutuskan untuk menghentikan prosiding mahkamah membabitkan Ahmad Zahid, dia bertanya kepada Idrus. Kata Anwar, Idrus selaku pegawai negara ketika itu mengakui memberikan arahan berkenaan. Saya bukan berbincang mengenai keputusannya. Saya cuma tanya alasan, minta penjelasan dan can you defend it? Adakah kamu boleh mempertahankan keputusan tersebut? Kata Anwar. Ketika itu Razi ketawa apabila mendengar kata-kata Anwar. You boleh gelak Putrajaya kerana you buat perkara itu. Semasa pentadbiran Perikatan Nasional, you buat perkara itu, dakwa Anwar. Kenyataan itu dibantah oleh Razi yang bingkas berdiri dan mendesak Anwar menarik balik kata-kata berkenaan. Razi yang juga bekas Menteri Kanan semasa Kerajaan Perikatan Nasional mendakwa kenyataan dibuat Anwar itu berniat jahat kerana menuduh dia melakukan salah laku. Keadaan menjadi kecoh selama lebih 20 minit dengan ahli Parlimen dari kedua-dua blok saling bertegang leher sama ada mendesak Anwar menarik balik kenyataannya atau mempertahankan Perdana Menteri. Razi pula bertegas mendesak Anwar menarik balik kenyataannya walaupun Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul meminta dia duduk supaya Perdana Menteri memberikan penjelasan.
apabila keadaan masih tidak dapat dikawal, Johari mengarahkan Razi keluar dari Dewan Rakyat. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin pula menunjukkan solidariti terhadap arahan dibuat Johari dengan meminta semua ahli parlimen Perikatan Nasional bersama-sama meninggalkan Dewan tersebut. Selepas ahli parlimen Pembangkang keluar dan keadaan kembali terkawal, Anwar menyambung penjelasannya dengan merujuk kepada keadaan pentadbiran di bawah Perikatan Nasional. Apa yang saya katakan itu benar. Putrajaya tahu apa yang berlaku. Dia adalah sebahagian daripada pentadbiran lama dan AG lama. Sebab itu dia tidak tahan mendengar penjelasan saya. Ini kerana mereka sudah biasa dengan sistem itu dan mereka fikir saya juga melakukan perkara yang sama, tambahnya. Sementara itu, semasa sidang media di lobi Parlimen, Hamzah menjelaskan semua ahli Parlimen Perikatan Nasional bersepakat meninggalkan Dewan Rakyat sebagai tanda protes terhadap Johari. Ini adalah sesuatu yang tidak adil pada Putrajaya. Tanpun Anwar membuat tuduhan yang dahsyat kepada Putrajaya dan Putrajaya hanya bangkit untuk memberitahu agar beliau menarik balik kata-kata tersebut, katanya. Tambah Hamzah, langkah dibuat Johari adalah tidak adil buat ahli parlimen Pembangkang. Razi yang turut bercakap pada sidang media itu pula mendakwa kejadian petang itu adalah hari yang gelap buat Malaysia kerana ketidakadilan dihadapi ahli parlimen Pembangkang. Kata Razi, sepatutnya menarik balik dakwaan berkenaan adalah mudah buat Anwar, tetapi Perdana Menteri masih mempertahankan kata-katanya.